Waktu tengah kayuh tu, tiba-tiba masa tu ribut pasir datang. Punyalah kuat. So memang tak boleh kayuh. Memang pasir tu semua berterbangan dekat muka kami lah. Memang tak tahu nak buat apa masa. Dan masa tu ada sekumpulan lelaki ni, dia tarik kami tau. Dia tarik basikal kami, dia tarik kami masuk ke dalam satu bangunan. Okay, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Usaha Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan. Dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Saya sekarang berada di Frankfurt, Germany, berada di atas bumbung hostel. Okey, disebabkan kat bawah tadi saya dah check park dia semua tak ada yang berdekatan untuk saya buat syuting. So saya syuting dekat atas bumbung je lah. So saya punya hostel ada dekat bawah bumbung ni. Dekat tingkat 5 hostel. So this is my studio lah. Atas bumbung ni adalah saya punya office. Dan saya sekarang dalam pengembaraan ke 7 buah negara. Tapi kali ni saya tak datang seorang. Saya datang bersama dengan travel buddies. Ada 3 trip yang saya bawa. Dan saya datang ke sini sebagai seorang driver. Sebelum ni kami dah cover 3 buah negara di Norway, Sweden dan Denmark, dan insya-Allah selepas ini kami akan cover 4 lagi negara dengan grup yang ketiga, iaitu Germany, Netherlands, Belgium dan France. Selepas 9 hari saya akan kembali ke tanah air insya-Allah. So di kesempatan ini saya nak promo untuk buku Jiwa Kembara. Sekarang pre-order telah dibuka. You all boleh klik dekat link yang diberikan di description dan insya-Allah ada banyak hadiah menanti anda untuk siapa yang buat pre-order, dan boleh collect sendiri di Pesta Buku Antarabangsa pada 26 Mei ataupun nak kita post pun boleh, tak ada masalah. Okey, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Pada waktu pagi kami berada di Punjab untuk kami nak cross ke Lahore. Daripada hotel kami nak ke border, kami ambil satu beca untuk pergi ke train station untuk kami collect basikal kami semalam. Sebab basikal kami sampai lambat dan kami packing barang semua, sangkut beg semua dekat atas basikal, dan kami pun mulakan perjalanan kami pergi ke border Pakistan. Apa yang saya tahu serba sedikit berkenaan dengan border di antara Pakistan dengan India ni, nama dia adalah Wagah Port. So Wagah Port ni daya tarikan dekat situ, ramai orang datang setiap kali waktu petang untuk menyaksikan pertukaran guard dia di antara India dengan Pakistan. So mereka ni seolah-olah macam ada satu pertandingan tau. So diorang kawat ni agak unik. Bila mereka ni kawat, kaki dia tu boleh sampai ke dahi tu. So agak unik lah diorang punya upacara tu. Kami merancang untuk nak tengok upacara tu lah. So kami plan untuk sampai ke border tu dalam sekurang-kurangnya pada waktu asar. So kami kayuh daripada train station dan kami terus kayuh sampailah ke Wagah Port. Dan bila sampai ke Wagah Port, masa tu senyap sunyi, tak ada orang langsung. Masa tu kami rasa bukan je kawasan ni dia meriah. Saya rasa mungkin awal sangat dan tak ada langsung orang yang cross di antara India dengan Pakistan. Adalah tapi tak ramai. So bila fikir-fikirkan balik, India ni dia tak promote negara Pakistan ni. Pakistan pun dia tak promote negara India. So agak tak ramai orang yang cross di antara dua negara ni. So masa tu alhamdulillah kami ada visa Pakistan, dah memang siap-siap buat dekat Malaysia lah. Dan sahabat kami 3 orang, Syafiq, Aiman dengan Amirul, mereka ni tak ada visa. So mereka ni terpaksa pulang balik ke Malaysia. So bagi siapa yang nak cross overland daripada India ke Pakistan, pastikan you all buat visa tu sebelum masuk India. Sebab kat India dia tak akan approve you all punya visa untuk masuk ke Pakistan. Maybe you all ada connection yang kuat ataupun you all punya rezeki lebih masa tu kan, Allah nak bagi rezeki, mungkin boleh dapat. Wallahualam. Ikut nasib juga kadang-kadang. Bila kami cross, masa tu memang tak ada orang, senyap sunyi. Pertama kali kami dengar azan. Masa tu azan Zuhur berkumandang dan rasa macam sebab sebab sebelum ni masuk negara yang bukan Muslim kan. So nak cari makanan halal susah, nak cari orang Islam pun susah. So agak struggle dekat negara yang bukan Muslim ni. Tapi bila masuk ke Pakistan ni, Masya Allah, Tabarakallah. Dan masa tu saya cakap dengan Adilah, yang jom kita pergi ke masjid, kita solat dulu, and then bila dah asar ni, dan selepas tu kita akan balik ke border lah untuk tengok upacara tu. Dan Adilah pun setuju. Dan kami pun kayuh basikal sampai
sampailah ke masjid. Kami ada jumpa satu masjid kecil yang berdekatan dekat border tu. Bila sampai kat situ, kami pun masuk ke masjid tu dan kami sedar yang masjid tu perempuan tak boleh masuk. So kes dia sama macam dekat Nepal, dekat India, yang masjid dia tak ada tempat ruang untuk wanita solat, apatah lagi dia punya tandas untuk wanita, memang tak ada. Tapi kami masuk juga. Masa tu memang tak ada orang, dah habis solat zuhur dah kan. Dan kami masuk ke situ, kami solat dan masa tu Adilah dia terus tertidur. Mungkin sebab kepenatan masa tu. Masa tu saya berjagalah tunggu sampai asar, dan lepas solat asar nanti kita akan pergi ke border balik. Dan waktu tengah berada dekat masjid tu, saya bersembang dengan seorang pakcik ni lah. Dia cakap bahasa Urdu. Saya ni tak pandai nak cakap bahasa Urdu ni, kita cakap macam ayam dengan itik lah. Dan lepas tu pakcik tu pun balik, dan tiba-tiba ada seorang budak lelaki ni datang. Dia bawa bubur dengan chai. Dan masa tu saya pun ucaplah syukria, terima kasih kan. Bahasa Urdu India dengan Pakistan ni lebih kurang saya cakap syukria, so dia faham lah. Budak tu pun balik. Budak tu balik dan saya kejut lah, Adilah, ni ada makanan rezeki datang daripada langit ni. Dan masa tu Adilah dia bangun, lepas tu dia kata dia ngantuk, dia tidur balik lah. Tiba-tiba ada seorang askar datang tau. Waktu belum asar lagi. Dia suruh kita orang kemas-kemas, suruh keluar daripada masjid tu. Saya pun macam terkejut lah, kenapa pula kan. Saya cakap selepas solat asar saya nak pergi ke border, saya nak pergi tengok upacara kawat tu. Dan dia kata no, keluar. Dia cakap bahasa Urdu kan. Saya masa tu agak nak marah juga, tapi kita berada kat tempat orang, first time masuk negara orang, so kita tak tahu law dia macam mana. Saya pasrah lah. Saya kejut Adilah, cakap yang ni ada askar ni, dia suruh kita keluar ni, cepat-cepat suruh keluar punya. Dan masa tu Adilah memang tak sempat nak makan bubur dengan chai yang disediakan tu. Kami pun kemas-kemas dan kami pun terus keluar. Kami kayuh ke arah Lahore. Kami plan malam ni kami akan tidur dekat bandar Lahore lah. Waktu tengah kayuh tu, tiba-tiba masa tu ribut pasir datang. Punyalah kuat. So memang tak boleh kayuh. Memang pasir tu semua berterbangan dekat muka kami lah. Memang tak tahu nak buat apa masa. Dan masa tu ada sekumpulan lelaki ni, dia tarik kami tau. Dia tarik basikal kami, dia tarik kami masuk ke dalam satu bangunan. Dan alhamdulillah lega lah bila dapat masuk je kat dalam bangunan tu. Kat luar tiba-tiba hujan lebat, tiba-tiba angin kuat dengan petir siap. Dan masa tu kami bersyukur lah, alhamdulillah lah. Kami tak pasti kalau kami berada dekat luar tu apa yang akan jadi kepada kami lah. Dan bila kami dah masuk dalam bangunan tu, diorang ni pun mulalah interview. Diorang ni interview dalam bahasa Urdu lah. Saya ni bolehlah cakap sikit Urdu. Saya cakap tora-tora Urdu jantahe. Maksudnya boleh cakap Urdu sikit-sikit. Dan ada beberapa orang yang boleh cakap bahasa Inggeris dan kami proceed bercakap bahasa Inggeris lah. Dan maksud dia tanya nak makan apa. Kami macam terkejut lah. Nak makan apa kan? Sebab dia offer. Saya pun cakap okey je, tak kisah makan apa pun boleh. Dan masa tu dia pun cari makanan lah. Masa tu ada beberapa jenis kuih. Tapi alhamdulillah mereka ni Muslim kan. So kita tak ragu-ragu untuk nak makan lah. Dan masa tu kami pun makan lah dengan apa yang dibeli tu. Ada seorang ni dia beritahu jiran dia untuk masakkan kepada kami lah. Dan masa tu dia masak nasi goreng dengan kentang panas masa tu. Kami makan sampailah hujan reda. Dan masa tu jiran dia ajak kami tidur dekat rumah dia. Masa tu saya cakap saya tak nak susahkan siapa-siapa. Saya cakap it's okay. Saya dah plan malam ni akan tidur ke Lahore sebab esok dia akan naik train ke Islamabad. Masa tu sahabat kita orang Malaysia yang duduk kat Islamabad, dia invite untuk tidur dekat rumah dia lah. Nama dia Kak Dila. Masa tu kami jumpa Kak Dila ni dekat kedutaan Pakistan dekat Malaysia. Masa kami tengah buat visa Pakistan tu, kami jumpa Kak Dila ni. Dia kata bila sampai Pakistan nanti beritahu boleh tidur dekat rumah dia dekat Islamabad lah. So masa tu kami beritahu dekat dia dan dia jemput datang ke rumah dia lah. So saya plan tidur dekat Lahore dan keesokan harinya kami akan terus ke Islamabad. Selepas hujan dah reda, kami singgahlah rumah dia sekejap lah. Tangkap gambar dengan keluarga dia. Biasa rumah dia tu sebab dia punya garaj dia tu ada buah-buah anggur yang bergantungan kan. Ada arnab semua. So, diorang ni mungkin bela sendiri, makan sendiri kot. Dan selepas kami bermain dengan arnab tu semua, tangkap gambar dan kami pun minta izin untuk pergi ke Lahore. Masa tu dah maghrib lah. Saya cakap dengan Adilah, kita teruskan kayuhan sampai ke Lahore. Masa tu dah gelap lah. Selalunya hari yang pertama ni kami akan tidur hotel. Tapi masa tu barulah saya teringat yang saya tak tukar lagi duit Pakistan. So, nak tak nak saya kena cucuk duit. Saya pun suruh Adilah stay dekat satu bangku, dekat ada satu park dekat situ lah. Suruh Adilah tunggu kat situ, jaga-jaga barang semua. Saya pergi cucuk duit. Dan bila saya pergi cucuk duit, saya tengok dalam bank tu tak banyak duit. Dan saya pun tenung lah ATM tu. Kalaulah ATM tu boleh bercakap. Dia kata, apa tengok-tengok? Kau bukan ada duit pun. Saya keluarkanlah duit sikit dan saya pun mulalah mencari hotel. So masa tu saya mencari hotel yang murah. Majoriti hotel dia agak mahal dekat Lahore ni. Mahal untuk kami lah sebagai seorang pengembara kan. Dan hotel-hotel, hostel-hostel yang murah semua dah tak ada kekosongan. Pusing dah pukul 12.30 malam. Masa tu saya cakap dengan Adilah, abang tak jumpa lah hotel yang murah. Dan masa tu Adilah kata dia dah penat lah. Dia kata dah tak larat lah nak kayuh. Dia kata apa kata malam ni tidur je dekat park, dekat bangku tu. Saya okey je. Saya sebagai AJK penginapan ni rasa sebersalah lah kan, sebab tugas saya untuk mencari tempat tidur kan. Tapi malam tu tak dapat dengan harga yang around the budget, so kami terpaksa tidur dekat bangku. Dan masa saya suruh dia tidur dulu dan saya berjagalah. Saya tengok sekeliling sampailah pukul 3 pagi tak silap saya. Bila saya ngantuk, saya pun tidur dekat bangku sebelah lah.
Keesokan harinya kami terjaga bila dengar suara azan. Berdekatan dekat Lahore tu ada satu masjid dan kami terus siap-siap. Kami plan untuk nak solat dan mandi dekat masjid tu lah. Nama masjid tu adalah Masjid Australia. Masjid dekat Pakistan ni dia tak ada ruang untuk wanita. Masa tu saya tanya orang kat situ, macam mana isteri saya nak solat kan? Masjid Australia ni dia ada ruang untuk belajar tau. Dia ada madrasah juga kat dalam tu. So dia ada satu toilet VIP. Masuk toilet situ dan solat dekat ruang belajar tu. Saya pun solat subuh bersama-sama dengan mereka. Dan selepas solat, kami cari sarapan. Dan masa tu kami nampak ada orang buat roti canai. Memang teringin gila kan. Daripada Malaysia sampai ke beberapa buah negara, 5 buah negara tu, tak pernah rasa roti canai kan. Sampai Pakistan ni kita boleh makan ikut suka kan. So kami pun belilah roti canai untuk sarapan. Dan masa tu saya bincang dengan Adilah lah. Kita ni nak ke Islamabad ni jauh kan. Adilah kata dalam 300 lebih. Kami ada visa validity selama sebulan. So saya cakap sebulan ni tak cukup nak cover Pakistan ni. Pakistan ni sangat besar. So why not kita save kita punya visa ni untuk ke arah utara. Maksudnya kayuh ke arah Karakoram yang lebih cantik lah. Kat bandar ni